Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka yang terletak di tengah-tengah Bandaraya Melaka akan menganjurkan satu simposium antarabangsa buat kali pertama pada 15 hingga 17 November 2022 akan datang secara dalam talian. Nama simposium ini adalah International Symposium on Child Education 2022 atau ISCE 2022. Simposium ini akan mengangkat tema Challenges in Today's Children Education. Simposium ini dicangka disertai seramai 500 hingga 700 orang peserta yang sebahagian besarnya terdiri daripada warga pendidik dari seluruh negara. Antara objektif simposium ini adalah seperti berikut: memberikan ruang kepada para pendidik serta pelajar dari dalam dan luar negara membentang dan berkongsi dapatan penyelidikan dan hasil inovasi pendidikan dalam amalan terbaik bidang pendidikan kanak-kanak serta mewujudkan dan memantapkan jaringan kolaboratif serta jalinan kepakaran secara global dalam bidang pendidikan kanak-kanak. Saya mewakili warga IPG Kampus Perempuan Melayu mengalung-alungkan seluruh warga pendidikan untuk bersama-sama kami dalam International Symposium on Child Education ISCE 2022 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 November 2022 secara dalam talian. Simposium ini merupakan simposium kali pertama peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka dengan kerjasama Majlis Akademia Pendidikan Guru Malaysia. Semoga simposium ini menjadi medium kepada warga pendidik dari dalam dan luar negara untuk berkongsi idea, ilmu, kepakaran, amalan-amalan terbaik dan pengalaman melalui pelbagai aktiviti seperti siri ucap utama, pembentangan penyelidikan, pertandingan inovasi, forum pendidikan awal kanak-kanak, forum pendidikan khas serta showcase pengajaran dan pembelajaran yang bertemakan Challenges in Today's Children Education. Jangan lupa bersama-sama kami dalam ISCE 2022 pada 15 hingga 17 November nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Melati kuntum tumbuh melata, saya merba di pohon cemara. Assalamualaikum, mulianya kata, saya sembah pembuka bicara. Kita buka sesi pembentangan selari satu ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati para pensyarah, urus setia bilik 3, para pembentang, Sri Kandi Guru Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan warga pendengar dan penonton sekalian. Selamat datang ke sesi pembentangan kertas penyelidikan sempena International Symposium on Child Education ISCE 2022. Anda kini berada di bilik 3 akan menyaksikan sesi pembentangan penyelidikan yang akan disiarkan secara langsung melalui YouTube. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Murni Nabilah binti Zulkarnain dari PISMP Pendidikan Khas 1 Jun 2020 bersama dengan Hanan Sofia binti Habibullah dari PPISMP Pendidikan Khas Jun 2022 merupakan moderator dan juga penjaga masa anda sepanjang sesi pembentangan di bilik 3 ini. Untuk makluman, penganjuran ISCE 2022 ini adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada warga pendidik dan pelajar untuk membentangkan hasil penyelidikan yang bertemakan Challenges in Today's Children Education. Semoga pembentangan ini dapat memberi impak positif kepada warga pendidik dan kita semua.
Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan pembentangan, suka saya bacakan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh para pembentang sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Pembentang diingatkan supaya memastikan telefon bimbit dalam keadaan mod senyap bagi mengelakkan gangguan sepanjang pembentangan berlangsung. Masa pembentangan adalah selama 7 minit. Loceng pertama akan dibunyikan apabila sesi pembentangan video bermula. Manakala apabila loceng kedua dibunyikan, menandakan masa pembentangan video telah tamat. Selepas sesi pembentangan, sesi soal jawab bersama penonton akan dijalankan dalam tempoh masa 3 minit. Loceng ketiga akan dibunyikan sebanyak 2 kali, menandakan sesi soal jawab telah pun tamat. Sekiranya para penonton mempunyai sebarang komen ataupun soalan yang ingin diajukan, anda boleh tulis di ruangan komen YouTube. Kami akan paparkan soalan anda semasa sesi soal jawab. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan pembentang pertama iaitu Encik Muhammad Al-Zulman bin Zulkufli dengan penghasilan penyelidikan beliau yang bertajuk Amalan Pengajaran Siswa Guru Berunsurkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Semasa Praktikum 1. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Saya Dr. Fazlullah Al-Zulkifli, pihak kerja kampus Pinang akan membentangkan tajuk kajian Amalan Pengajaran Siswa Guru Berunsurkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Semasa Praktikum 1. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi terlibat telah didirikan agenda nasional dalam pelampang dan kehidupan Malaysia yang bertujuan membentuk sistem berkualiti dan mempunyai minda kelas pertama. Maka proses kurikulam dan telah dilaksanakan untuk menerapkan KEBAT dalam pelaksanaan pusat dan pelaksanaan sekolah. KEBAT menekankan 4 kemahiran: menilai, menganalisis, mengaplikasi dan kemahiran mencipta. Pelaksanaan KEBAT dilaksanakan dalam 3 ilmu utama: kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Dalam konteks pengajaran pendidikan Islam, pelaksanaan KEBAT ini merupakan cabaran baru kepada guru dan pelajar. Maka siswa guru sebagai bakal pendidik akan sistem pendidikan perlu menguasai KEBAT. Oleh demikian, satu kajian perlu dilaksanakan untuk menukar kesediaan pengetahuan siswa guru tentang KEBAT dan melepasi amalan terhadap lembaga KEBAT dalam pengajaran siswa guru. Tentang masalah. Pertama, isu kurang kefahaman dalam penerapan KEBAT berfikir oleh kajian persaudaraan ini, Muhammad Yunus et al. 2018. Yang kedua, kurang persediaan atau kurang bersedia, guru kurang bersedia dan masih memerlukan pelatihan dan bimbingan dalam pelaksanaan KEBAT oleh kajian-kajian yang lepas, iaitu kajian Farah Aziana Abdul Aziz dan Fazizah Abdul Rahman 2018, kajian Hassan Isnon dan Jamaluddin Malusyah 2017 dan kajian Hasimah Hassan dan Effendi Zakaria 2017. Di samping itu, cabaran pelaksanaan KEBAT sebagai aspek murid oleh kajian Beremas Anak Inggit dan Effendi Zakaria 2017. Hasil analisis kajian lepas tentang guru punya tahap pengetahuan dan kemahiran yang berbeza terhadap KEBAT. Oleh demikian, ini menunjukkan amalan kajian masa KEBAT pada tahap kurang memuaskan. Sebenarnya kita lihat objektif kajian. Objektif kajian ini, yang pertama, meneroka kesediaan pengetahuan dan kemahiran siswa guru tentang KEBAT. Yang kedua, meneroka amalan KEBAT siswa guru dalam pendidikan negara Islam semasa praktikum 1. Justru, persoalan kajian, apakah kesediaan pengetahuan dan kemahiran siswa guru tentang KEBAT? Yang kedua, bagaimanakah amalan KEBAT siswa guru pengajaran pendidikan Islam semasa praktikum 1? Sebenarnya terlihat metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan berbentuk kualitatif, yang mana kajian kualitatif memberi kefahaman yang terbiji mengenai satu fenomena yang dikaji. Pihak pengaji menggunakan 3 kaedah, kutipan data, kaedah pematian, pembubuhan dan juga analisis dokumen. Pengkaji menggunakan sampel bertujuan untuk mula kajian yang dijalankan dengan jayanya, yang mana satu set kriteria iaitu informan kajian dari siswa guru asistif dengan guru Kampus Pinang yang minor pendidikan Islam dan telah menghadiri bekal KEBAT. Maka sampai 2 siswa guru dipilih dalam kajian ini.
Sebenarnya prosedur penggunaan data melalui perhatian sebagai data primer. Pengkaji menggunakan rakaman video untuk mencerak pengajaran dan pembelajaran guru. Kemudian diikuti dengan mobile untuk mendapat maklumat tentang pengetahuan kemahiran fikir, kaitan kebat, serta ansi dokumen dan jalan pembelajaran dan bahan bantu belajar. Setiap data yang bekerja dilabelkan SG1 dan SG2. Kemudian, data-data yang disaksikan akan disahkan oleh pembekajian untuk melihat maklumat yang diperolehi itu menepati tema-tema yang ditetapkan. Seterusnya kita tengok dapatan kajian. Yang pertama, mendokter kesediaan dan pengetahuan guru berkaitan dengan pendidikan tinggi, yang mana dapatan tumbuhan menunjukkan kedua-dua informa kajian mempunyai kesediaan pengetahuan yang menepati kehendak divisi kebat PPM. Mereka menggunakan pelbagai pandangan tentang istilah kebat dan komponen kebat. Dan dapatan analisis dokumen juga menunjukkan mereka merancang penerapan kebat mengikut apa yang diberi langkah-langkah oleh bahagian kurikulum. Jadi kita lihat dapatan dan mengenai amalan kemahiran aplikasi tinggi sebagai guru negeri Islam dalam pengajaran. Pertama, induksi. Dapatan kerja menunjukkan kedua-dua kerja menggunakan pendekatan sama, iaitu mengolah induksi menggunakan teknik soal jawab untuk menunjukkan betul yang ada dan minta mereka mengaitkan tajuk yang diajar. Berikutlah jadual 1, taburan kebat dalam sisi induksi. Yang terlihat perkembangan kebat dalam pendidikan Islam. Amalan kebat mula berkembang oleh kedua-dua forma kajian, namun menunjukkan perbezaan di antara satu sama lain. Yang mana perbezaan ini melibatkan kerapan penggunaan soalan berkemahiran arah tinggi. Berikutlah jadual taburan unsur kebat yang diterangkan oleh fasa perkembangan kebat. Akhir sekali terlihat penutup. Bahagian penutup yang mana kedua-dua informa kajian merumuskan tajuk yang diajar melalui teknik penyoalan. Berikut adalah jadual taburan atau kekerapan yang digunakan oleh kedua informan ketika merumuskan satu pengajaran. Selanjutnya kita lihat perbincangan. Dapatan kajian bagi objektif pertama menunjukkan mereka memahami tentang kebat yang melibatkan kemahiran aplikasi, analisis, menilai, bercerita serta aplikasi dalam pengajaran. Hal ini menunjukkan kajian ini selari dengan dapatan kajian lain, iaitu kajian Amira, Wan Ismail et al. 2016, kajian Mak Adi Cik Noh et al. 2017, bahawa tahap kesediaan guru dalam penerapan kebat tinggi. Begitu juga kajian-kajian lain, iaitu kajian Wan Amira, Wan Ismail et al. 2020, kajian Mak Adi Cik Noh et al. 2020 dan kajian Aminu Aptikah yang menidakkan juga menyokong kajian ini. Namun begitu kajian ini berbeza dengan kajian Fazlul Laini Mat Yunus et al. 2018 yang mendapati kelemahan guru pelatih dalam penerapan kebat semasa praktikum. Dan dapatan ini juga berbeza dengan kajian Mahmud Bati Wan Yusof dan Syamati Cik Seman 2018 bentuk kajian kes yang mana guru gagal menangkau kebat dan seorang guru mampu menarikkan kemahiran kebat. Dan dapatan ini juga berbeza dengan kajian oleh Fazlul Rahman, kajian Al-Azri dan kajian Azian menunjukkan kesedaran sederhana belum cukupi. Dan kajian ini juga menyamai kajian oleh Muhammad Sabari Osman Anus yang mana menunjukkan perbezaan aspek pengetahuan kemahiran dalam pelaksanaan yang dalam pelaksanaan kebat di sekolah. Bulan. Kajian ini merupakan kajian pendedakan yang mana memberi satu maklumat kepada pihak wajib untuk menyampaikan dalam laporan kebat seluruh guru yang merupakan pendidik yang datang. Ini kerujukan. Sekian.
Terima kasih diucapkan kepada pembentang pertama atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab selama 3 minit. Diulang selama 3 minit. Majlis mempersilakan. Nampaknya terdapat satu soalan di mana adakah pengaplikasian KPAT ini memberi faktor terhadap kualiti seorang guru pendidikan Islam? Mohon pencerahan daripada pembentang. Okey, baik, terima kasih kepada soalan yang disoalkan oleh Cik Wan Faridatul Nazifah ya. Okey, pelaksanaan KBAT ni yang mana yang merupakan satu gagasan atau satu penekanan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana sebenarnya kita menekankan kepada pelaksanaan KBKK. Bila penerapan KBAT ni merupakan penyambung terus daripada KBKK, ia adalah satu tanggungjawab kepada guru pendidikan Islam untuk memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam penguasaan ilmu KBAT itu sendiri, sama ada dalam aspek pentadsiran, aspek pedagogi dan aspek kurikulum. Yang mana yang ni dia merupakan satu kemestian kepada guru pendidikan Islam. Mereka perlu lengkapkan ilmu pengetahuan ini bagi menaksir, menilai pengajaran di sekolah. Dan ini juga termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang beri penekanan kepada KBAT yang satu guru perlu ambil cakna dan perlu menguasai dan perlu mengadaptasi dan mengaplikasi dalam pengajaran. Itu adalah satu kualiti yang perlu dimiliki oleh seorang guru pendidikan Islam. Itu saja. Terima kasih diucapkan di atas perkongsian sebentar tadi. Kita tunggu ada lagi ke soalan daripada para penonton. Nampaknya penonton kita jelas dengan pembentangan yang diberikan oleh Encik Azurman. Seterusnya, majlis mempersilakan kumpulan pembentang yang kedua iaitu Puan Norizan binti Said Ahmad, Datin Dr. Hajah Nursyida Abu Hussein dan Dr. Fatimah Mustafa dengan penghasilan penyelidikan yang bertajuk Perubahan Sikap Berkeperluan Pendidikan Khas terhadap Mata Pelajaran English for Communication dengan penggunaan kaedah IPIC. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Norizan binti Said Ahmad dari SNK Jalan Paya Besar, Kulim Kedah akan berkongsi dapatan kajian saya berkenaan perubahan sikap murid berkeperluan pendidikan khas terhadap mata pelajaran English for Communication dengan penggunaan kaedah IPIC. Kajian ini dijalankan bersama Dr. Nursyida Abu Hussein dan Dr. Fatimah binti Mustafa dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Sebelum kita bercerita panjang tentang dapatan kajian saya ingin kongsikan apa yang dimaksudkan dengan IPIC. Kaedah IPIC adalah kaedah yang menggunakan ilustrasi pictorial iaitu menggunakan infografik yang mudah berkaitan dengan gambar dan tulisan untuk memudahkan murid menguasai kosakata bahasa Inggeris dengan lebih baik. Objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sikap MPPK kefungsian sederhana terhadap mata pelajaran English for Communication tingkatan 1 selepas penggunaan kaedah IPIC. Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenali pasti perubahan sikap MPPK yang mengikuti kaedah pembelajaran IPIC berdasarkan pertama, jantina, yang kedua, kaum dan yang ketiga berdasarkan peruntukan masa belajar bahasa Inggeris di rumah.
Kaedah kajian. Kajian ini adalah kajian kuantitatif menggunakan instrumen kajian soal selidik. Kajian ini mencari satu jalan penyelesaian bagi masalah pengajaran dan pemudacaraan di dalam kelas pendidikan dan masalah pembelajaran. Sampel bertujuan digunakan dalam kajian ini kerana NDBK yang mengikuti KSNP sahaja dipilih menjadi sampel kajian ini. Sampel kajian ini terdiri daripada 6 orang NDBK yang mengikuti English for Communication KSNP tingkatan 1 di SNP Jalan Raya Besar. Sampel terdiri daripada kategori murid pendidikan khas slow learner yang dapat menerima dan mengikuti PDPC dalam bilik data. Kajian ini menggunakan konsep 4C iaitu creativity, critical thinking, collaboration dan communication untuk memenuhi kriteria pembelajaran abad ke-21. Tempoh pemerhatian adalah selama sejam setiap minggu dan dijalankan selama 3 bulan. Kajian tindakan ini dijalankan dari 15 Mac 2022 hingga 15 Jun 2022. Kajian ini juga melibatkan bersama guru bapa, guru kelas dan peserta NDBK yang berkeupayaan tinggi untuk membimbing NDBK dengan sederhana dalam menguasai kosakata bahasa Inggeris. Konsep 4C yang diterapkan dalam kajian ini adalah pertama, kreativiti ilustrasi grafik dalam penghasilan modul IP. Kedua, critical thinking, penggunaan modul bergambar dalam menarik minat NDBK, infografik, tulisan dan gambar. Yang ketiga, collaboration, menggabungkan kerja sama antara ibu bapa dengan tahap keupayaan, minat dan sikap NDBK dalam kaedah IP. Dan seterusnya, communication, berkongsi idea, pengalaman dan solusi dalam menyelesaikan masalah kosakata English for Communication untuk murid yang khas. Dapatan kajian, perubahan sikap NDBK terhadap mata pelajaran English for Communication dengan penggunaan kaedah IP. Secara keseluruhannya, sikap yang ditunjukkan oleh NDBK adalah positif atau tinggi dengan min 4.02 terhadap mata pelajaran English for Communication berdasarkan kaedah IP. Peningkatan pengetahuan bahasa Inggeris, keberanian NDBK untuk bercakap dalam bahasa Inggeris dan usaha mereka untuk bercakap bahasa Inggeris menunjukkan di tahap yang sederhana. Manakala NDBK menunjukkan sikap yang rendah untuk kemahiran menggunakan bahasa Inggeris dan bercakap dalam bahasa Inggeris. Kajian Ujung Noah tahun 2019 menyokong bahawa kaedah pengajaran yang menarik dapat meningkatkan murid untuk menguasai bahasa Inggeris. Sikap yang positif terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris turut dipengaruhi oleh minat dan kesungguhan NDBK untuk menguasai subjek ini. Hipotesis pertama, tidak terdapat perbezaan perubahan sikap NDBK terhadap EFC selepas menggunakan IP berdasarkan jantina. Berdasarkan jadual didapati nilai tinggi perbezaan sikap NDBK lelaki dan perempuan terhadap EFC selepas menggunakan IP adalah pada 0.217. Hak signifikan ini lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis ini gagal ditolak dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan perubahan sikap NDBK terhadap EFC selepas menggunakan IP berdasarkan jantina. Kajian Ladas et al. 2015 mendapati tiadanya perubahan sikap antara NDBK lelaki dan perempuan dalam bahasa Inggeris dapat berimbang dari aspek pemerolehan bahasa sejak mereka lahir. Hipotesis terdapat perbezaan perubahan sikap NDBK terhadap EFC selepas menggunakan IP berdasarkan kaum. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan sikap NDBK terhadap EFC selepas menggunakan IP berdasarkan kaum Melayu dan India dengan nilai 0.09 iaitu kurang daripada 0.05. Dapatan kajian ini merumuskan bahawa terdapat perubahan sikap NDBK terhadap EFC selepas menggunakan IP untuk kaum. Oleh yang demikian, hipotesis kedua berdaya ditolak. Kajian budaya kaum yang menggunakan bahasa Inggeris dalam persekitaran dan pengaruhi perubahan sikap terhadap kaum berbanding dengan kaum yang tidak mempraktikkan. Hipotesis ketiga, tidak terdapat perbezaan perubahan sikap NDBK terhadap EFC selepas menggunakan IP berdasarkan masa undang kaji di rumah. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan sikap
Ethical sidang individu terhadap AFC selepas menggunakan IP berdasarkan masa belajar di rumah dengan nilai signifikan 0.000 dengan yang kurang daripada 0.05. Dapatan kerja ini merumuskan perubahan sikap MDDK berdasarkan 3 julat masa ulang kaji di rumah, iaitu kurang daripada 1 jam, 1 hingga 3 jam dan melebihi 3 jam adalah berbeza sama sekali. Oleh dia yang demikian, hypotesis adalah ditolak. Terdapat perbezaan yang signifikan antara masa ulang kaji di rumah dengan perubahan sikap MDDK terhadap EFC selepas menggunakan IP. Dapatan kajian Fisher et al. 2015 menilai Baiklah, terima kasih kepada kumpulan pembentang kedua atas pembentangan mereka sebenarnya. Seterusnya sekarang, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab daripada penonton selama 3 minit. Dipersilakan. Baiklah, terdapat satu soalan daripada Fitrah Ikhwani yang bertanyakan apakah rasional penyelidik memilih 4 yang dibentangkan dalam IP. Mohon pencerahan daripada penonton. Okey, terima kasih Puan Fitra Ikhwani. Okey, apa rasional saya memilih 4C? Berikutan kita membentangkan konsep pendidikan Alaf 21. Jadi kita tidak ketinggalan dalam pengajaran pendidikan bahasa Inggeris, English for Communication pun dalam mengajar murid berkeperluan pendidikan khas. Kita kaitkan 4C dalam konsep pengajaran English for Communication murid pendidikan khas. Jadi saya menggabungkan 4C ini untuk melibatkan 4 komponen ini untuk keberkesanan kemenjadian murid untuk menguasai English for Communication menerusi konsep IP ini. Terima kasih pembentang atas perkongsian sebentar tadi. Memandangkan masa ada lagi 2 minit, kita tunggu lagi sekiranya ada soalan daripada penonton. Nampaknya penonton jelas dengan hasil pembentangan yang diberikan oleh pembentang iaitu berkaitan dengan perubahan sikap murid berkeperluan pendidikan khas, maafkan saya, terhadap mata pelajaran English for Communication dengan penggunaan kaedah IP. Terima kasih pembentang atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, diharapkan para hadirin kekal bersemangat untuk mendengar satu lagi kumpulan pembentang yang akan disampaikan oleh Puan Siti Nuraina binti Abdul Rahim dan Puan Adeline Leong Suk Yi dengan penghasilan penyelidikan yang bertajuk Hubungan Sikap dan Kesediaan Guru Sains terhadap Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 PAK 21 di daerah Tuaran. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum kepada para yang dihormati. Saya Siti Nuraina bersama Dr. Adeline selaku penyelia pembimbing dari IPG Kampus Tuaran Sabah akan membentangkan sebuah kajian tijauan yang bertajuk Hubungan Sikap dan Kesediaan Guru Sains terhadap Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 di daerah Tuaran. Baiklah, seperti yang kita tahu, PAK 21 ini adalah satu transformasi dalam pendidikan yang diperkenalkan oleh KPM untuk menghasilkan murid-murid yang serba boleh dan dapat kuasai pelbagai kemahiran. Jadi, dalam kajian ini saya hanya memfokuskan kepada aspek sikap, kesediaan dan amalan guru sains terhadap PAK 21. Antara pernyataan masalah bagi kajian ini ialah
Berdasarkan kajian-kajian lepas mendapati bahawa konsep keseluruhan PDP dalam PA21 masih kurang difahami dengan jelas. Kerumitan guru berlaku apabila ianya dikatakan berbeza dengan pengalaman sedia ada guru. Mereka lebih selesa gunakan edah tradisional dan kesukaran membuat persiapan sebelum mengajar. Seterusnya, tujuan kajian adalah untuk mengkaji sikap dan kesediaan guru sains di sekolah rendah di daerah tuaran terhadap amalan PDP abad ke-21. Objektif kajian adalah seperti yang dinyatakan pada skrin, iaitu terdapat 5 objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini, iaitu untuk menapaki tahap sikap, kesediaan amalan guru serta mencari hubungan antara sikap dan amalan, kesediaan dengan amalan. Seterusnya berikut adalah soalan-soalan dalam kajian yang dibina berpandukan kepada objektif seperti yang dinyatakan sebentar tadilah. Manakala di sini terdapat 2 hipotesis senar dalam kajian ini. Jadi kajian ini penting untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang aspek sikap, kesediaan dan amalan guru sains dalam PAK21. Ia juga dapat beri idea untuk pekaji lain buat kajian yang lebih meluas lagi lah. Okey, di sini kita boleh nampak dengan jelas pemboleh ubah tak bersandar dan pemboleh ubah bersandar bagi kajian ini. Sikap dan kesediaan tak bersandar, amalan bersandar. Seterusnya kita lihat pula pada metodologi kajian ini. Kajian ini melibatkan penyelidikan secara kuantitatif, iaitu dengan menggunakan borang atau instrumen soal selidik dalam bentuk pautan Google Form yang disebarkan kepada guru melalui WhatsApp dan Telegram. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 27.0. Analisis yang terlibat ialah mean kekerapan peratusan untuk menampasi tahap sikap, kesediaan dan amalan, manakala analisis korelasi Pearson untuk menentukan hubungan antara sikap dan amalan, kesediaan dengan amalan dalam PA21. Ini secara ringkasnya lah bagaimana cara saya memilih sampel kajian dengan merujuk kepada jadual penentu saiz sampel 3G Morgan. Dalam kajian ini, seramai 76 responden telah dicatatkan. Di sini juga saya tunjukkan sedikit tentang instrumen yang dibangunkan. Ia menggunakan skala Likert 5 mata, telah diubah sesuai daripada kajian-kajian berikut. Ini adalah kebenarannya. Soal selidik itu saya bahagikan kepada 4 bahagian, A, B, C, D. Ini item-item soalan yang digunakan. Kalau perlu, tuan boleh pause video. Dan instrumen ini mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kesahan dibuat oleh pensyarah-pensyarah sains dan ujian pra dengan seorang guru sains, manakala kebolehpercayaan dibuat melalui kajian rintis yang dijalankan. Nilai alfa kerombak yang diperoleh menunjukkan instrumen soal selidik ini sesuai digunakan. Seterusnya kita akan menjawab semua soalan-soalan kajian dengan analisis yang telah ditetapkan inilah. Okey, sekarang kita teruskan kepada dapatan dan perbincangan. Mula-mula kita akan tengok kepada skor mean untuk mengetahui tahap sikap, kesediaan dan amalan sama ada rendah, sederhana atau tinggi. Okey, untuk mean sikap guru ialah 4.25 iaitu pada tahap yang tinggi. Kesediaan pada 4.12 juga pada tahap yang tinggi. Okay. Seterusnya, kita tengok pada mean amalan. Secara keseluruhannya, mencatat 4.04 juga pada tahap yang tinggi. Seterusnya, kita tengok pula pada analisis korelasi Pearson untuk tengok hubungan antara mereka. Jadi saya gunakan jadual interpretasi kekuatan hubungan perkali Pearson oleh Guilford. Okey, daripada keputusan korelasi Pearson ini, kita tengok nilai perkali R dalam kotak oranye tu 0.778 signifikan pada P lebih kecil 0.001. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap dan amalan dan kekuatan hubungan tu adalah pada tahap yang tinggi. Seterusnya kita tengok pula pada hubungan kesediaan dengan amalan. Itu 0.873 juga menunjukkan hubungan signifikan dengan kekuatan hubungan pada tahap yang tinggi juga. Jadi keputusan ini menunjukkan bahawa sememangnya sikap dan kesediaan tu berhubung kaitlah dengan amalan guru dalam PAK 21. Jadi kesimpulannya, hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa sikap, kesediaan dan amalan guru berada pada tahap yang tinggi
Manakala kedua-dua hipotesis null ditolak kerana sikap, kesediaan dan amalan guru ini ada hubungan signifikan lah. Di implikasi kajian ini ialah ia berguna dan bermanfaat untuk pihak-pihak yang sepatutnya lah untuk menambah baik apa-apa yang boleh diperbaiki dalam pelaksanaan PAK 21 di sekolah-sekolah. Ini adalah antara cadangan yang boleh dilakukan oleh pekerja-pekerja lain pada masa akan datang seperti berikut. Baiklah, akhir kata, walau apapun transformasi atau perubahan yang akan berlaku dalam dunia pendidikan, kita sebagai guru, ejen pelaksana dan pemudah cara di sekolah mestilah sentiasa bersedia dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan semualah. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Siti Nuraina binti Abdul Rahim dan Puan Adeline Leong Suk Yi atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang majlis membuka ruang kepada penonton untuk sesi soal jawab selama 3 minit. Dipersilakan. Satu soalan daripada Puan Nur Akilah. Mengapa penyelidik memilih untuk melihat sikap dan kesediaan guru sains? Mohon pencerahan daripada pembentang. Okey, baiklah. Terima kasih kepada soalan yang diberikan, Nur Akilah. Okey, saya memilih untuk melihat aspek sikap dan kesediaan guru sains tu sebenarnya dia lebih kepada kajian-kajian yang lepas menyatakan bahawa sikap dan kesediaan tu masih pada tahap yang sederhana. Jadi saya memilih sikap dan kesediaan tu adalah salah satu yang menjadi adalah dua aspek yang penting saya rasakan untuk kita tahu di mana tahap sikap dan kesediaan guru sains tu dalam pelaksanaan PAK 21 agar kita dapat melakukan sesuatu untuk meningkatkan sikap dan kesediaan guru sains tu agar pelaksanaan PAK 21 di sekolah lebih berkesan. Itu. Terima kasih pembentang di atas perkongsian sebentar tadi. Memandangkan masa untuk sesi soal jawab ada lagi dalam 1 minit. Jadi kita tunggu sekiranya ada lagi soalan daripada para penonton. Terdapat satu lagi soalan daripada Puan Hanan Sofia. Mengapa daerah Tuaran dijadikan sebagai tempat penyelidikan? Mohon pencerahan daripada pembentang. Okey, baiklah. Menjawab kepada soalan yang diberikan, kenapa daerah Tuaran dijadikan sebagai tempat penyelidikan, sebenarnya saya belajar di IPG Kampus Ken yang terletak di daerah Tuaran. Jadi kajian ini merupakan tesis akhir untuk saya dalam ijazah perguruan ni lah di IPG Kampus Ken. Jadi disebabkan daerah Tuaran tu di tempat saya belajar, jadi saya membuatkan kajian di kawasan itulah supaya saya tahu sikap dan kesediaan di kawasan tempat saya belajar. Ia lebih memudahkan untuk saya melakukan pergerakan lah untuk mencari untuk melakukan kajian ini. Terima kasih. Terima kasih pembentang di atas perkongsian sebentar tadi. Pantas sungguh masa berlalu tanpa kita sedari sampai sudah kita di pembentangan yang terakhir bagi sesi pembentangan pada pagi ini. Oleh itu, saya menjemput pembentang yang terakhir iaitu Puan Hyu Yi Fun dengan penghasilan pendidikan beliau yang bertajuk Teknik Jam dalam mencari imej suatu titik di bawah putaran di kalangan murid-murid tingkatan 5 kemanusiaan. Majlis mempersilakan.
sejahtera, saya Cikgu Hui Fun dari SMK Perempuan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, ingin kongsikan satu kajian yang bertajuk Aplikasi Teknik Jam dalam mencari imej suatu titik di bawah putaran di kalangan murid-murid tingkatan 5 kemanusiaan. Terdapat 8 subtopik utama dalam kajian ini. Pertama, pengenalan. Kedua, penyataan masalah. Ketiga, objektif kajian. Keempat, sasaran kajian. Kelima, tinjauan masalah. Keenam, pelaksanaan teknik jam. Ketujuh, keputusan kajian. Dan akhirnya, rumusan dan perbincangan. Teknik jam diilhamkan daripada bentuk jam yang berbentuk bulatan dan mempunyai dua jarum yang berpusat di tengah-tengah jam. Sebagai contoh, titik objek M dan imej M merupakan titik yang terletak di hujung jarum jam. Pusat putaran merupakan titik yang terletak di tengah-tengah jam. Dengan adanya bentuk jam, pelajar boleh membayangkan kedudukan imej dengan lebih mudah dan senang. Di pelajaran dan pelajaran yang lalu, didapati pelajar keliru antara titik pusat dengan titik objek. Sepatutnya, pelajar mengukurkan sudut 90 darjah dari titik pusat. Namun, pelajar membuat kesilapan dengan mengukurkan sudut 90 darjah dari titik objek. Selain daripada itu, pelajar juga tidak faham kaedah yang diajarkan dalam buku teks kerana mereka tidak boleh membayangkan kedudukan titik imej. Tambahan pula, pelajar tidak pandai menggunakan protektor untuk mengukurkan sudut 90 darjah. Dengan itu, kajian ini telah dilaksanakan untuk mencapai 3 objektif. Pertama, membantu murid untuk menentukan arah putaran dengan lebih mudah. Kedua, membantu murid untuk mengukur sudut putaran 90 darjah dari pusat putaran dengan tepat. Ketiga, mempelbagaikan strategi pengajaran guru dalam subtopik putaran. Daripada keputusan ujian pra yang telah dilaksanakan terhadap pelajar tingkatan 5 kelas kemanusiaan, didapati terdapat 5 orang pelajar yang lemah untuk mencari imej putaran. Oleh itu, kajian ini memberi fokus terhadap 5 orang pelajar tersebut. Tinjauan masalah telah dilaksanakan melalui 2 kaedah, iaitu memeriksa lembaran kerja murid dan melakukan ujian pra. Didapati 5 orang murid tidak dapat menjawab soalan mencari imej putaran. Pelajar telah membuat kesilapan mengukur sudut 90 darjah dari titik objek. Selain itu, pelajar keliru antara pusat putaran dengan objek. Pelaksanaan teknik jam melibatkan 6 langkah. Contohnya, nyatakan imej bagi titik M di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 32. Langkah pertama, kena pasti pusat putaran dengan objek M. Seterusnya, lukiskan satu garisan dari pusat putaran ke titik objek M. Kemudian, lukis satu bulatan melalui titik M dengan menggunakan jangka lukis. Garisan yang sambungkan pusat putaran dengan titik objek M adalah seperti jarum jam. Dengan adanya bentuk bulatan sebagai panduan, arah pergerakan objek, iaitu ikut arah jam, boleh ditentukan dengan lebih mudah. Langkah yang seterusnya ialah ukur sudut 90 darjah dari pusat putaran. Peralatan yang mempunyai pucuk yang bersudut 90 darjah seperti pembaris, kertas, kad kecil, kertas memo boleh digunakan untuk ukur sudut 90 darjah. Satu garisan digaris dari pusat putaran ke tepi bulatan untuk menghasilkan imej bulatan. Akhirnya, titik imej adalah terletak di titik persilangan imej jarum jam dengan bulatan. Selepas pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran teknik jam, sesi ujian pasca telah dijalankan untuk membandingkan pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian pasca. Melalui bentuk graf, didapati markah kesemua murid telah meningkat.
maka min telah meningkat daripada 20% kepada 44%. Secara keseluruhannya, min maka telah meningkat sebanyak 24%. Teknik jam telah berjaya memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencari imej putaran. Dari segi pengajaran, kebaikan teknik jam ialah: pertama, membantu guru untuk mengajar cara mencari imej putaran dengan mudah. Kedua, teknik jam merupakan kaedah alternatif selain daripada kaedah yang diajar dalam buku teks untuk mencari imej putaran. Ketiga, teknik jam boleh digunakan oleh guru-guru yang mengajar menengah, rendah dan atas kerana topik putaran terdapat dalam sukatan matematik menengah, rendah dan atas. Dari segi pembelajaran, kebaikan teknik jam ialah: pertama, pelajar boleh mengukur sudut 90 darjah dengan lebih senang kerana bentuk jam membantu pelajar untuk membayangkan kedudukan imej. Kedua, pelajar tidak keliru antara pusat putaran dengan titik objek. Ketiga, pelajar boleh menggunakan peralatan alternatif seperti pembaris dan kertas untuk mengukur sudut 90 darjah. Diharapkan kajian ini dapat disebarkan kepada semua guru matematik sekolah menengah kerana teknik jam boleh membantu pelajar untuk mencari imej putaran. Akhirnya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Hanita binti Raja Harun, iaitu Guru Cemerlang Sejarah SMK Perempuan Likas, Puan Rafida binti Karaman, Pengetua SMK Perempuan Likas, dan Encik Oswald Claudius Jokino, Penerong Kanan Pentadbiran, atas bimbingan dan sokongan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan dan menyempurnakan kajian ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang atas pembentangan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama penonton selama 3 minit. Majlis mempersilakan. Baiklah, terdapat satu soalan daripada Puan Wan Faridatul Nazifah yang bertanyakan, adakah teknik ini boleh digunakan dalam subtopik atau mata pelajaran lain? Mohon pencerahan daripada pembentang. Okey, teknik ini boleh digunakan dalam subtopik transformasi tingkatan 5, okey, selain daripada subtopik tingkatan 2. Kalau mata pelajaran lain kan, rasanya tiada. Terima kasih pembentang atas pencerahan sebentar tadi. Memandangkan masa ada lagi dalam 1 minit, kita akan tunggu sekiranya para penonton ingin mengajukan beberapa soalan lagi. Nampaknya para penonton kita jelas dengan pembentangan yang disampaikan oleh Puan Hu Yi Fun sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan kertas
Penyelidikan Sempena International Symposium on Child Education ISCE 2022 pada pagi ini. Majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pensyarah, para pembentang, seterusnya warga pendengar dan penonton atas kesudian menjayakan sesi pembentangan kita pada hari ini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Saya mewakili para penganjur menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang menjayakan majlis kita pada pagi ini. Kita berhenti rehat seketika untuk memberi laluan makan tengah hari dan juga solat zuhur. Para penonton diingatkan bahawa sesi selari yang kedua akan diteruskan lagi pada petang ini. Oleh itu, para penonton mohon untuk berada di YouTube tepat jam 2.30 petang. Kerjasama anda amatlah kami hargai. Kita sudahi pembentangan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'z.